Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurzi Pak Wanci akan menemani anda selama sejam dalam Majalah 3. Menurut kajian, penyu sudah pun wujud semenjak akhir tahun Jurassik lagi, kira-kira 200 juta tahun dahulu, iaitu sezaman dinosaur. Haiwan marin ini semakin hari semakin terancam berhadapan dengan isu kepupusan. Entah esok atau seterusnya, mampukah generasi baru berpeluang mengenali haiwan yang unik ini? Igawan itu membuatkan ada organisasi yang prihatin dengan permasalahan tersebut dan melaksanakan pelbagai kempen kesedaran. Bersama wartawan Nurul Fariha On, menyingkap misi program Adopt a Turtle yang dilaksanakan Aquaria KLCC Kuala Lumpur dengan kerjasama Jabatan Perikanan Malaysia dalam usaha konservasi penyu. Penyu, ia adalah makhluk Tuhan yang menanti satu keajaiban yang mampu memastikan spesies ini dapat meneruskan kelangsungan hidupnya. Waktu demi waktu, kewujudannya semakin diancam kebinasaan dan kepupusan. Apatah lagi, fenomena penyu mendarat dan bertelur di pantai sudah semakin jarang dilihat berbanding pada tahun 1960-an. Ini adalah gambar penyu belimbing yang sempat dirakamkan buat kali terakhir pada tahun lalu selepas ia tidak lagi muncul di perairan Malaysia. Kebimbangan semakin membara apabila jumlah kematian haiwan marin ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan statistik Jabatan Perikanan Malaysia, antara Januari hingga Julai 2007, sebanyak 13 ekor penyu dilaporkan mati di perairan Malaysia, manakala sepanjang tahun lalu 15 ekor. Rintitan daripada permasalahan itu, Aquaria KLCC memainkan peranan sebagai organisasi swasta yang memperjuangkan hidupan marin agar tidak pupus begitu saja. Program Adopt a Turtle antara usaha yang dilaksanakan sepanjang tahun ini yang mana pelbagai spesies penyu dibawa ke sini untuk diperlihatkan kepada umum. Muhammad Syukur Baharudin berusia 20 tahun antara individu yang bertanggungjawab memastikan penyu-penyu di sini dijaga dengan baik. Jiwa eksekutif Aquaris ini makanan kita bagi dia. Satu kita bagi dia sotong, satu lagi kita bagi dia mampu memahami masalah yang dihadapi sang ikan sardin. Antara salah satu yang dekat penyu dekat sini, kita tak tahu dia sihat tak sihat masa makanan. Masa kita bagi makanan, masih bagi makan, dia tak datang, masa kita sambil masa dia kita akan monitor benda tu. Mungkin sekali tak datang, mungkin tak ada apa. 2 kali mungkin tak ada apa. Antara ketiga, kita bagi dia tak nak datang juga. Kita akan check dia kenapa. So, kita angkat dia keluar lah. Sebenarnya, penyu ni kebanyakan dia masalah dia suka makan pasir. So, bila dia makan pasir, semua pasir masuk dalam badan dia tau. So, sampai ke lubang lubang najis nak keluar pun, bentuk dia ada pasir. So, dia susah nak hadam, susah nak keluar. So, yang tu kita akan keluarkan pasir, and then kita bagi drip air banyak dalam badan dia untuk boleh senang keluar. So, antara satu masalah dia besar, dia akan makan apa yang dia ada. Dia jumpa dia makan, dia jumpa dia makan. Untuk ikan? Tak, ikan tak makan. Dia makan ikan. ...70 ekor penyu dan tuntung yang ditempatkan di Aquaria KLCC diambil dari beberapa pusat sentuhan di Terengganu, Perak dan Melaka. Ia mendapat kerjasama Jabatan Perikanan Malaysia bagi menjaga spesies ini dengan pemantauan yang sempurna. Seperti pelayar, penyu berusia 5 tahun ini antara penyu yang diambil untuk menjalani proses pengendaan menggunakan microchip. Sebenarnya penyu yang kita ambil banyakkan yang macam pelayar. Pelayar dah besar. Maksudnya dia ambil daripada tempat dia, hatchery Jabatan Perikanan di Segari Perak. Dah besar, jadi sampai di sini dia nak mengadaptasi suasana, keadaan suasana tempat ni. Dia akan menolak untuk makanan, untuk makan apa semua dalam masa seminggu atau 2 minggu. Jadi dalam proses itu kita kena memang akan tengok, akan monitor dia sentiasa. Graduan berkelulusan ijazah sarjana muda Sains Marin di Universiti Putra Malaysia Terengganu ini antara individu yang menjalankan proses penandaan microchip ke atas penyu dan tuntung yang terpilih.
Setelah sebulan pelayar berada di akuaria, tiba masanya ia menjalani proses pendandaan microchip. Keadaan ini membuatkan pelayar kurang selesa seakan tahu apa yang bakal dihadapinya. Kau kena lipat dia, kau kena lipat kan. Good boy. Kita dah ada, so ni dia punya microchip. Microchip kita. Okay, microchip. So sama kan nombor dia. Ni dia sekarang tahu kalau penyu ni pergi ke Indon, contohnya Indonesia. So bila dia scan, sebab scanner universal. Scanner universal dan kita akan tahu dia ni dari mana. Malaysia, kita akan trace balik. Microchip berukuran 1.5 cm ini disuntik pada bahagian bahu penyu menggunakan picagari khas. Kaedah yang sama dilakukan pada tuntung tetapi di bahagian kaki belakangnya. Setakat ini, Syukur telah menanda microchip kepada lebih 700 ekor penyu dan tuntung. Satu kemestian, selepas mengendalikan proses memasukkan microchip, Syukur perlu memeriksa bahu pelayar bagi memastikan microchip tersebut berfungsi dengan baik. Bagi mengelakkan pelayar dijangkiti kuman, ia perlu direhatkan selama sejam sebelum dilepaskan semula ke dalam tangki. Kita akan pilih penyu yang mana kita rasa penyu tu boleh untuk di tagging kan, untuk di tag, ditandakan. Semestinya penyu itu tidak pernah di tag sebelum ni, tak pernah microchip di tag kan, okay, microchip. Dan penyu itu sihat dan exit limit panjang maksimum dia yang di-showkan adalah 60 cm dan ke atas. Maklumat dan data tepat mengenai berat serta ukuran saiz pelayar didokumentasikan sebagai bukti pelayar antara penyu yang dilindungi. Kami difahamkan pelayar akan dikembalikan ke tempat asalnya di Segari Perak pada Jun 2008 dan sehingga hari ini ia masih berada di akuaria KLCC. Dengan adanya teknologi microchip ini, ia dapat memberi maklumat mengenai jumlah populasi penyu yang masih hidup dan terselamat berdasarkan nombor siri microchip. Semua ini memerlukan kerjasama daripada pelbagai pihak, terutamanya penduduk setempat dan nelayan yang kebarangkalian menjumpai penyu tersebut. Menurut Datuk Simon Fung, Ketua Pegawai Eksekutif Akuaria KLCC, program Adopt the Turtle yang dilaksanakan ini membabitkan 1,500 ekor penyu yang telah ditanda dengan microchip untuk dijadikan anak angkat. Segalanya dilakukan hanya kerana satu tujuan, melindungi spesies penyu daripada lenyap di bumi ini. 1 in 10,000 turtles survive to maturity. There used to be 23 species of turtle, now there's only 7 species. All 7 species of turtles are endangered. And within 15 years, if we don't do anything about them now, all the turtles will be extinct. So this is what made us go into MOU together with UMT and together with TV3 itself. Aquaria will do the education in terms of students and all, where TV3 will do the outreach education, where you can reach millions of people, where UMT will do the research and data collection. The public can do simple things. By not buying turtle eggs and eating turtle eggs, that is a big help to the turtles. Apa yang lebih membanggakan, Akuaria KLCC turut menjalankan kajian dan memberi rawatan kepada penyu yang didapati tidak sihat seperti Kismet, seekor penyu lipas. Penyu yang bersembunyi di sebelah sana, ujung sana tu adalah penyu daripada spesies Olive Ridley, antara spesies yang semakin pupus, dan ianya dibawa ke akuaria dari pusat perlindungan penyu di Segari Perak ke sini hanya semata-mata untuk mendapatkan rawatan secara berterusan kerana ia mempunyai ketumbuhan yang agak serius, dan sehingga hari ini ia masih lagi menjalani rawatan. Dan penyu tersebut sekarang ni berusia 7 tahun. Olive Ridley atau penyu lipas adalah spesies yang paling jarang didapati di perairan Malaysia. Usaha memelihara dan memulihara spesies penyu yang semakin terancam menjadi objektif utama projek Adopt the Turtle atau anak angkat penyu.
Bagi Mercy Terrett, ibu kepada 2 cahaya mata dan berasal dari Poland, dia tertarik dengan program yang dijalankan di sini, apatah lagi penyu antara haiwan yang tidak terdapat di negaranya. I think it's a great idea, really good. And it's really cost effective. I think it's good value for what you pay for what you get back. And it's really important to help conserve these animals. I think it's excellent. I really like turtles. I have 2 baby turtles at home, and I thought that it would be good for our daughter to be able to grow up and look on the computer and be able to see the turtle and have a look where it is in the world and to track it. Thought it would be very educational and really good to help the conservation of turtles to survive. Mungkin bagi sesetengah pihak menganggap RM150 bagi seekor anak angkat penyu terlalu mahal. Tetapi sedar atau tidak, ia adalah usaha murni memelihara kelompok itu.